Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Bertemu kita lagi pada hari ini baki-baki hari daripada bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 1441 Hijriah. InsyaAllah sementara kita akan menunggu apa juga perkara yang boleh kita berkongsi bersama. Jadi di baki-baki hari ini berbagai-bagai juga soalan yang mungkin berkenaan dengan fiqh tentang khususnya berkenaan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi Masya Allah, apa yang sebelum tu saya repeat bagi apa yang atau tambah apa yang tertinggal pada, sebab saya sempat je tengok balik 2-3 hari lepas saya tengok balik. Jadi pertamanya berkenaan dengan 5 kaedah yang di dalam qawaid fiqhiyah tu. Yang pertamanya iaitu al-yaqinu la yuzalu. Saya baca hari tu 2 hari lepas tu al-yaqinu yuzalu. Al-yaqinu la yuzalu. Al-yaqinu yuzalu itu mungkin far'iyah dia lah. Itu. Dan yang keduanya berkenaan dengan tentang sembahyang, masa sembahyang witir itu dibacakan doa kunut, maka dibacakan dengan panjang-panjang gitu. Jadi saya kata memang makruh takhilaful aula, tapi sepanjang yang dijumpai lah, sebenarnya makruh, tak boleh kalau tidak ada sebab. Suara okey ya semua ya. Jadi kalau tidak ada sebab, maksudnya tidak warid, ada hadis dia ataupun bukan daripada bacaan Al-Quran kan. Sebab kalau mengikut setengah ulama seperti dalam Mughni Muhtaj atau dalam Hasyah Jamal tu, kalau seorang baca kunut tu, walaupun dia baca Al-Quran tu sendiri, dia niat kunut, maka tak masuk. Itu kaedah mazhab kita lah. Jadi sebenarnya yang sepatutnya kunut itu hendaklah doa-doa. Kalau walaupun doa daripada Al-Quran sendiri, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, contohnya lah kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, contohnya lah al-ayah. Itu ayat-ayat Quran yang berbentuk doa. Kalau dibaca sebagai pengganti kunut pun tidak makruh. Tidak makruh. Jadi kalau nak baca panjang-panjang tak apalah. Itu keputusan mazhab kita lah, bolehlah semak. Sebab memang asasnya setiap perkara, setiap bacaan-bacaan kunut itu kalau tidak warid, memanjang-manjangkan itu hukumnya adalah makruh. Itu sajalah. Maksudnya kita nak baca doa walaupun bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu tak boleh. Bahasa selain daripada bahasa Arab tidak boleh disebut, tidak boleh diucapkan di dalam sembahyang, boleh membatalkan sembahyang. Jadi kalau nak berdoa pun bahasa Arab. Tapi kalau maksudnya kalau doa yang kita buat sendiri, itu ucap sendiri, jadikan sebagai doa kunut atau walaupun kunut nazilah. Kalau lebih itu makruh lah. Jangan lebih sangat. Okey. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Abdul Malik, Tuan Haji Pekhabar Melaka ya. Syahrul Hamdi, Ustaz, saya nak tanya, solat Jumaat boleh ke 12 orang? Sebagaimana fatwa sekarang di Negeri Sembilan. Itu kalau sudah ada fatwanya, boleh lah. Dah ada fatwanya.
mufti yang memfatwakan dengan ahli jawatan kuasa fatwa, dia memfatwakan boleh, dan mereka pun menghadkan bilangan tu kan dengan SOP-nya ketat dan sebagainya. Bukan semua orang boleh pergi, ada alasan-alasan dia. Di walaupun mazhab Syafi'i yang bertamatnya sama ada 40 atau 41, 40 atau 41. Ala qila, atas qaul qadim mengatakan 4 orang, 12 orang tu mazhab Maliki. Tetapi saya dah bincang hari itu, ada juga qaul daripada sebahagian daripada Syafi'iyah, seperti nukilan daripada Imam Bulqini mengatakan 12 orang. Jadi kalau nak kata sah tak sah, atas dia al-ibrah fil ibadah bima fi zannil mukallaf. Al-ibrah fil ibadah, iktibar dalam ibadat itu dengan apa yang zan mukallaf. Kalau ilmu dia bersesuaian, satu orang yang sembahyang itu dia bersesuaian dengan ilmu dia itu, dengan mana-mana mazhab yang mu'tabar, yang sah, yang sahih, dan dia menganggap yang sembahyang dia sah, itikad dia sah, kerana memang ada pun dalam mazhab, maka salah, begitu je. Tinggal lagi nak bicara bilangan seberapa, 40 ke 12. Ada 14 kaul masih sekitar mazhab mu'tabar belakalah. Tapi yang lain daripada saya cakap tadi itu luar, yang tak ada berkaitan dengan mazhab kita Syafi'i lah. Yang selain daripada 40, 41, 4 orang ataupun 12 orang, ala qila, ala sabil qil tadi, itu tak ada kait langsung, luar mazhab Syafi'i. Tapi kalau dah diambil fatwakan sebagai kerana sebab-sebab tertentu, mungkin masyarakat dan sebagainya, terpulang. Dan Negeri Sembilan, saya memang pernah terbaca satu buku, risalah kecil yang ditulis oleh mantan mufti zaman dulu, Syekh Ahmad Said Al-Linggi. Ada kecil kitab tu, kenaan dengan dia bolehkan berjumaat kurang daripada 40 orang, tapi dengan sebab-sebab dan mesti dengan kebenaran daripada pihak majlis agama, pihak jabatan agama. Jadi kitab dia nak cakap apalah itu. Okey, Syahrul Hamdi ya. Kalau dah direzekikan Syahrul boleh pergi sembahyang Jumaat tu, sembahyang je lah. Walau bagaimanapun terbaik, seperti mana fatwa daripada apa yang disebut di dalam banyak kitab rujukan dalam bahasa Arab daripada ulama-ulama Yaman, seperti Umdatul Mufti wal Mustafti contohnya lah, ataupun seperti sebuah kitab yang kecil yang tulisan Jawi karangan ulama Pontianak, nama kitab tu Tuhfatul Raghibin. Saya jumpa balik nama kitab tu, Tuhfatul Raghibin, bercakap tentang bersembahyang Jumaat kurang daripada 40, tapi dalam keadaan-keadaan kes-kes tertentu, bukan semua, bukan dalam keadaan biasa, bukan. Jadi dan tu dikatakan ya, walaupun boleh disembahyangkan sah sembahyangnya itu, sebaik-baiknya ahsannya di i'adahkan zuhur. Tapi kalau tak i'adah pun sah juga sembahyang. Terbaiknya di i'adahkan zuhur. Wallahu a'lam. Okey, Syahrul insya-Allah. Salman Al-Farisi, masya-Allah. Ustaz Salman, masya-Allah, apa khabar? Maganu Awang, masya-Allah, alhamdulillah. Muhammad Syah Rizal Ajaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Syah Hanafi Khalis Zainal, insya-Allah. Seorang Syekh Ar-Rifai Al-Mersinji, Mersin. Apa khabar Mersin kan? Maiza Helmi Ismail, cikgu apa khabar Palung? Jelai ya Rifai Ustaz. Khabar Ustaz Rifai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang nak bayar fidyah dengan cara transfer duit, lepas tu dia call orang itu untuk berakad, adakah sah bayaran fidyah tersebut? Bayar fidyah ni dia masuk dalam bab ukut, jadi ada kelonggarannya, boleh, walaupun secara kinayah, walaupun boleh. Jadi dia kalau terbaiknya bayar tu cara biasalah,
hadir itu maksudnya hadir bil fi'li, hadir berjasad. Jadi kalau cara transfer itu pun boleh. Yang pentingnya dalam hubungan kaitnya tentang zakat dan apa-apa juga lah seperti bayar fidyah dan sebagainya, itu mesti ada niat. Pentingnya niat. Niat itu sangat penting. Niat masa kita membayar akan tu. Dan tambah pula situ dia boleh, dia kata dia call pula tu, tak apalah. InsyaAllah Ustaz boleh Ustaz. Adha Firdaus, Masya Allah, Adha Firdaus Ustaz Adha At-Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya macam mana hukum membayar zakat secara online, mohon pencerahan Ustaz. Membayar zakat secara online ni, kalau nak lebih detail kena tanya orang Jabatan Zakat lah. Tanya orang Jabatan Zakat. Dan mereka apa juga tindakan-tindakan mereka itu semua berdasarkan daripada keputusan fatwa-fatwa negeri juga. Kalau mereka kata boleh, boleh lah. Tapi kalau sekadar pandangan di sudut segi ilmiahnya perbincangan itu, bolehlah kita kata sikit. Yang terbaiknya dibayar secara cash lah, tidak transfer. Jadi kalau nak buat juga, dia tidak ada halangan, tak super kerasnya seperti dalam bab munakahat. Dalam rubuk munakahat tu keras dah. Memang banyak pro kontra. Pro dan kontra tu terpaksa terima kenyataan ulama-ulama yang membantah, yang tak setuju. Walaupun di samping tu ada yang setuju. Jadi kerana bab munakahat ni berat. Okey. Kalau yang lain daripada itu ada ampun maaf lagi lah. Okey. Baik, insya-Allah. Sementara menunggu apa juga perbincangan dalam masa yang sesingkat ni. Okey. Semalam ada masalah yang tertangguh berkenaan dengan membaca doa kunut lagi cerita lagi kan. Jadi faina kataqdi itu boleh kata memang kebanyakan diakui. Di kebanyakan ibarat daripada kitab fiqh kita, kitab Jawi pun sebenarnya dia ke arah memang menyokong, iaitu imam menjaharkan kuna fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yuzillu man walait, sampai kepada tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, sampai kepada astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan makmum ikut baca sama, cuma baca secara kokoh pelan-pelan lah, ikut. Ini banyak yang begitu. Walaupun kita Arab Tuhfah pun begitu, seperti 2-3 buah kitab yang saya sebut semalam, memang semua ke arah menunjukkan yang lebih kuatnya, yang muktamadnya memang dijaharkan. Imam jahat, makmum boleh pilih. Makmum boleh pilih sama dia ikut membaca sama dengan imam, atau diaminkan, atau dibacakan asyhadu. Boleh. Bila imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, asyhadu, saya menyaksikan. Ataupun dibaca amin. Amin tu tak ada sebenarnya, dia diam atau diam, minta maaf. Dia diam. Sebab tu dia tak sesuai untuk amin, dia kena sana'. Fa innaka taqdi itu sana', dia bukan amin, minta maaf, silap dia kan. Tidak diaminkan, cuma sama ada dia diam, makmum itu diam, ataupun dia membaca mengikut bersama-sama dengan imam secara perlahan-lahan, ataupun makmum itu membaca asyhad, saya bersaksi, boleh. Tapi ada satu wajah kaul yang katakan ihtimal, walaupun pada ta'bir, pada ibarah dalam mustalah fiqh ni, ibarat-ibarat fuqaha yang menggunakan kata ihtimal ni menunjukkan tak kuat. Mana kaul sani lah. Jadi ada disebut di dalam Nihayatul Muhtaj. Maka itu yang mungkin itulah asas yang dipegang oleh para orang Melayu Nusantara kita. Jadi ada juga sumber dia, ada sandarannya. Jangan kata tak ada sandaran langsung. Baik, insyaAllah
Adha Firdaus, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, seseorang tu telah bayar fidyah di negeri Johor, tapi malamnya berada di Kedah contohnya. Kira macam mana ya Tuan Guru, perlu bayar semula atau tak perlu? Dah dibayar di Johor, kemudian malam tu berangkat Kedah, raya di Kedah, tak perlu ulang, sah. Itu satu confirm. Yang jadi mungkin sedikit perbincangan khilafnya ialah bila mana seorang yang berada di, contohnya saya kalau ambil sini, dia bekerja di Johor, kemudian tidak membayar fitrah lagi, balik ke Kedah, hari raya pertama nak bayar fitrah di Kedah. Yang itu memang ada sedikit perbincangannya. Cuma Tok Pekah ni bila dah mutaakhirin ni, yang dah kemudian mereka agak memberi banyak kelonggaran. Bolehlah tengok, saya ingat dalam kitab Jawi, contoh dalam Bughayatul Tullab pun ada. Dalam kitab Arab seperti dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin pada masalah itu disebut. Seperti juga masalah para sadah, Said Sadah, mereka ni daripada keturunan Nabi, yang mana sepatutnya mereka tak layak untuk, tak boleh menerima zakat. Tapi ada pendapat ulama mutakhirin yang menyebut kalau sekiranya mereka tu jadi hidup mereka terlalu susah, miskin dan sebagainya, jadi masyarakat itu walaupun mereka keturunan itu keturunan mulia, sepatutnya keturunan yang begitu diberi sokongan dan diberi pertolongan khasnya daripada segala masyarakat. Ini keturunan mulia kan, beri kepada mereka, atau kerajaan memberi pertukaran khas kepada mereka. Tapi dah tidak berlaku begitu sebab pertukaran zaman dah zaman mutakhir ni, nak kiamat dah. Jadi oleh kerana dhaifnya kehidupan mereka itu, sehingga ada ulama fiqh mazhab kita Syafi'i berfatwa mengatakan haruslah mereka itu mengambil bahagian zakat. Haruslah. Jadi buat semak, saya ingat dalam Bughayatul Tullab ada, dalam Bughayatul Mustarsyidin, dan banyak kitab Jawi pun ada, kitab Arab pun ada. Itu kata perkara-perkara yang dulunya mungkin dikeraskan, tapi dibuat semakan semula, dia banyak juga dilonggarkan. InsyaAllah. Baik Ustaz ya. Itu saya kata tadi, kalau sekiranya nak bayar di Kedah mungkin jadi masalah. Tapi kalau bayar di Johor, kerja di Johor, duduk di Johor, bayar di Johor fitrah, kemudian sehari dua hari sebelum raya balik ke Kedah, itu tak ada masalah pun. Itu tak ada jadi masalah dan tak ada muskil apa semua. Okey, insya-Allah. Said Dihya Al-Kalbi, masya-Allah. Tuan Said, lagi Tuan Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Ana baru selesai solat fardu 30 orang jemaah. Adakah sunat untuk mengulang semua solat? Tapi di dalam nukilan serada kitab Jawi cukuplah. Dia pun nukil daripada kitab Arab tu, dia ambil daripada Syatta kan, Said Abu Bakar Syatta tu. Yalah, bukan Syatta lah. Dalam kitab kitab yang saya sebut tadi, kitab Jawi kan, karangan ulama Pontianak tu. Jadi nukilan situ disebut terbaiknya diadahkan zuhur tapi berjemaah lah, lepas pada sembahyang Jumaat tu yang adahkan zuhur berjemaah terbaik. Kalau tak yang ada, tak apalah, yang ada pun sah sembahyang, tak perlu ulang. Jadi kerana keadaan-keadaan masyakkah begitu kan. Baik Muhammad, insya-Allah Ustaz Muhammad Nasir Damanhuri. Assalamualaikum Tuan Syekh, mohon Tuan beri pencerahan bahawa tentang ada dakwaan kita salah bahawa zat Tuhan ini ada di atas arasy. Oh, masya-Allah. Zat Tuhan ada atas arasy tak ada, zatihi ni tak ada. Mana ulama pun saya ya aliran Syairah lah, Maturidiyah, Al-Sunnah Jemaah kita lah, mereka tetap menafikan ada mana-mana ibarah atau ungkapan yang sarih daripada mana-mana kitab ulama Islam yang mengatakan Tuhan itu berada atau istiwa atau berada di atas zat, atas aras tu bizatihi.
Tak ada. Semua dinafikan. Mereka daripada aliran-aliran, daripada aliran salafiyah, daripada apa yang digelarkan sebagai salafiyah, wahabiyah, yang daripada sanalah asasnya. Mereka ada sajalah mereka akan cuba untuk buat kajian demi kajian. Tak berhenti tu. Tak berhenti. Buku-buku baru yang dicetak dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan. Ulasan-ulasan, kata syarah-syarah. Hingga ada satu kitab kan. Nama kitab apa ya? Syahadatul Ummah. Ada 10 orang yang mentahqiq, ulama-ulama yang mentakriskan kitab itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Nama kitab tu lah. Tapi diulas, dipanjang lebar, dikritik dengan pelbagai cara lah. Jadi kita tak boleh terima yang tu. Sebenarnya tak ada. Okey, insya-Allah tak ada. InsyaAllah. Hanafi Khalil, ya Ustaz, adakah semua doa yang berbentuk pujian sanaklah kepada Allah sunat didiamkan, itu tidak diaminkan, atau hanya dikhususkan pada doa kunut saja? Ini dalam perbincangan doa kunut. Dalam perbincangan doa kunut yang telah dinaskan oleh kalam-kalam fuqaha yang muktabar dan kitab mereka lah. Itu yang saya sebut tadi. Tapi kalau lain pada doa kunut seperti doa-doa biasa tu, kalau dia nak anggapkan kalam khabariyah tu sebagai insyaiyah, du'aiyan, maknan sebagainya, tak ada masalah Ustaz. Boleh je, sebab tu orang menganggap bacaan Fatihah tu bukan dalam sembahyang lah, bacaan Fatihah tu sebagai doa pun ada juga. Tu orang berjampih-berjampah tu, berjampi-jampi mantra. Boleh. Baik, insya-Allah saya Hanafi. Tapi dalam masalah kunut ini memang itulah seperti mana yang saya bincang tadi. Dalam kitab fiqh tu itu mengatakan gitu. Jangan sanak. Jadi sanak itu bukan maknanya bukan doa, kecuali bacaan terakhir di dalam kunut, iaitu wasallallahu. Selawat tu kan, bacaan selawat itu boleh dua wajah, sama ada boleh dianggap sebagai sanak ataupun sebagai doa. Kalau sebagai sanak, jadi baca jugalah, imam pun baca wasallallahu ala sayyidina Muhammadin, makmum pun baca wasallallahu juga. Kalau sebagai doa, jadi imam baca, makmum aminkan dia, insya-Allah. Dan dua-dua wajah, dua cara itu memang maktub dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar lah, dalam syarah-syarah bagi Minhajut Talibin. Okey, tuan saya. Ya tuan. Adakah sunat untuk mengulang semula solat fardu zuhur? Solat fardu Jumaat. Fardu zuhur tu saja dipanggil i'adah dengan zuhur. Setelah dah selesai sembahyang fardu Jumaat berjemaah itu, oleh kerana bilangannya tak cukup atas nukilan sebagian ulama kita lah, dikatakan terbaik diulangkan, diadahkan dengan zuhur. Baik tuan saya. Tapi kalau tak yang ada, sah sebenarnya sah. Adha Firdaus, seorang ihtilam, bila ia bangun ia mengurut zakarnya tanpa syahwat, kemudian keluar mani, adakah ia dianggap onani atau bekasan daripada ihtilam semalam? Dia onani ni ada dia punya rasa kan. Jadi urut untuk mengeluarkan baki-baki, kesan baki-baki daripada mani itu tak boleh dianggap sebagai onani. Onani ni dia lain. Ini tu lain. Tak boleh lah. Itu mengurutkan itu memang disuruh dalam hadis pun ada, mengurutkan air kencing, baki-baki air kencing atau apa juga yang di dalam saluran zakarun itu perlu dan dihukumkan sebagai sunat untuk
dalam cara istinja tu kan, beristinja tu maknanya sebelum dibasuh, sebelum disucikan itu sunat diurutkan dia. Itu adalah hadis-hadis pun banyak. Boleh ya. Pondok Tampin, okey, Muhammad Nasir, Ustaz ya Ustaz. Dan lagi Tuan Syekh, masya-Allah. Bagaimana nak memberi faham pada orang ramai bahawa tentang banyak negeri buat solat Jumaat kurang dari 40 orang. Dan ada negeri tak buat, seperti negeri Melaka yang memang buat 40 orang lepas raya. Macam mana nak bagi faham? Situasi semasa lah. Sebenarnya nak bagi faham tu bukan kerja saya sebenarnya, bukan kerja pendakwah. Itu kerja-kerja pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa mereka ada jabatan-jabatan dakwah dia yang bagi penerangan kepada orang ramai. Kenapa tindakan dibuat oleh pihak berkuasa sebegitu? Itu terbaik, itu lebih tepat. Kita sebagai penceramah bebas pendakwah ni kalau boleh beri pencerahan pun mungkin kurang tepat berdasarkan pendapat peribadi. Boleh Ustaz ya? Jadi kalau sekadar nak faham kata sembahyang itu boleh tidak dilakukan, kita jawab boleh lah. Dah ada fatwanya boleh. Fatwanya boleh. Kerana orang awam ni tidak ada kewajiban bagi dia melainkan bertanya kepada orang alim. Bila tak tahu, tanya pada orang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tak tahu, tanya kepada orang tahu. Orang tahu siapa lagi? Ulama lah dia, ulama. Baik, insya-Allah. Dan mereka mungkin dengan sebab situasi kadang-kadang berbeza-beza ni, Melaka lain, negeri masing-masing tu lain, tempat lain keadaan dia kan. Kalau dipaham pasal duduk ni tak ada kurang daripada 40. Itu memang Majlis Agama Maik sini tetapkan 40 orang ahli Jumaat walaupun dalam keadaan terhad gitu kan. Jadi tetap 40. Dan macam di Masjid Negeri tadi, laporan yang sampai mengatakan kehadiran ke bawah Yang Maha Mulia pemangku lebihlah daripada 40 orang, tapi masih dalam menurut skop apa tu, SOP lah, adalah dalam kawalan lah tu semua. Jadi masalah kurang 40 orang difaham tak adalah, difaham tak ada. InsyaAllah Muhammad Ustaz, tentang malam Lailatul Qadar, adakah bermula lepas Isyak sehingga subuh? Atau ada waktu tertentu seperti sepertiga malam saja sebenarnya? Lepas Isyak dia kalau zahir pada kalam dalam kitab fiqh, kalau seorang tu sembahyang berjamaah Isyak dan berjamaah apa tu tarawih kan, suatu sembahyang apalah sunat yang berkenaan. Kemudian pada malam itu kalau dibuat begitu pun dia sudah dapat hasil Lailatul Qadar itu. Itu pada Zuhair. Cuba semak balik dalam kitab fiqh. Itu penting sembahyang jemaah, berjemaah sembahyang tarawih itu penting. Mudah-mudahan dia harapkan dapat. Kalau kebetulan penting. Jadi kalau difahamkan daripada situ, maksudnya bermula daripada lepas Isyak lah. Kemudian sampai Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Turunnya malaikat kan, tanazzalul malaikat war ruh itu sehingga terbitnya fajar, masuk subuh. Okey. Baik, insya-Allah Muhammad Ikramullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikram, saya nak tanya, jika kita solat berjemaah dengan isteri, manakah kedudukan yang betul untuk isteri? Betul-betul belakang imam atau belakang sebelah kiri imam?
Kalau dua orang je, isteri, suami jadi imam, isteri jadi makmum, berdiri betul bertentang dengan belakang imam lah. Belakang suami ya, berdirinya. Kalau sekiranya ada lagi jemaah lelaki yang lain apa semua, dia belakang sana lah. Belakang sana. Dia di belakang, dia tidak diletakkan setentang dengan satu saf dengan jemaah lelaki tak. Baik, boleh ya? Muhammad Nasir, terima kasih sama-sama ya Ustaz. Allah Firdaus, jazakallah Tuan Guru atas pencerahan. Moga diberkati sentiasa kehidupan Tuan Guru wa iyyakum. Wa iyyaka insyaallah amin. Abu Aiman Banjari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Semoga Syekh sihat. Amin. Mohon pencerahan, adakah boleh jatuh kafir jika kita sebut Wahabi dengan kita sama je dua-dua. Kita sama je dua-dua betul. Okey. Cuma Wahabi keras sikit pandangannya. Sedangkan Wahabi ternyata salah. Adakah kita menyamakan yang batil dan yang hak itu sama, jadi boleh jatuh kafir ke? Kerana Wahabi itu batil, ada sunnah itu benar. Terima kasih. Jadi kafir tidak? Tak jadi kafir. Jadi kafir. Wahabiyah ni khilaf masalah akidah dia, itu yang dipertikaikan sangat oleh para ulama dan sebahagian daripada fatwa fiqh dia tu yang melanggar ijma'. Jadi salah besar di situ lah. Betul pupuk tak. Itu majoriti orang Islam tak kafir, tidak takfirkan Wahabiyah. Tinggal lagi puak-puak mereka itu mentakfirkan, mengkafirkan. Ada sebahagian lah golongan Wahabiyah mentakfirkan Asy'ariyah, mengajar sifat, belajar sifat dan mengajar sifat 20 ni bid'ah, dia sampai pada kafir. Itu pulang pada mereka lah. Mereka bertanggungjawab lah di akhirat terhadap Allah SWT. Ada pihak kita tak kafir dengan mereka kerana mereka ahlul kiblah. Dan kebiasaannya pendapat pandangan mereka tu semua mempunyai takwil. Walaupun mereka tak mau takwil, tapi ada takwilnya. Itu asas mereka daripada asas. Kalau mereka melangkah hak yang ghulu, yang sangat-sangat keras, ghulu itu yang suka kafirkan orang itu, yang itu kerjaan kena bertindak lah. Okey. Tapi kafirkan mereka? Tak kafir. Walaupun ada juga orang yang tak setuju. Tak setuju nak buat macam mana? Setuju ke tak setuju? Dia tak boleh nak kafirkan. Itu pandangan, itu pegangan kebanyakan majoriti orang kita lah. Baik, sementara kita menunggu ada masa yang singkat ni. Saya ada pernah baru-baru ni dihantar WhatsApp message oleh seorang kawan rakan saya yang di situ ada orang yang berkata, tak tahulah pada siapa yang berkata tu, tapi kataan tu dalam bahasa Arab lah. Jadi kata-kata itu jadi seolah-olah komen dan condemn Asy'ariyah ni. Jadi Asy'ariyah ni dia bergaduh sama-sama dia. Sesama dia jahil-menjahil, sesama dia apa lagi. Seperti dan Asy'ariyah ni mendakwa je Imam Nawawi itu Asy'ariyah, sebenarnya dia bukan Asy'ariyah pun. Kerana dia mendahulukan nakal daripada nakli ditakdimkan, didahulukan daripada akli. Begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sama dengan Nawawi. Dan berbagai-bagai lagi lah. Okey. Jadi dia tanya saya tu kan, saya kata itu tak boleh jadi sebab khilaf-khilaf yang dan pendapat pandangan-pandangan yang begitu bukan merupakan perkara asas, perkara usul. Kalau akidah apa, akidah yang usul tak ada. Akidah yang asas, yang usul semua sama je.
Jadi kalau ada seseorang daripada ulama Asy'ariyah itu sendiri yang mempunyai pandangan tersendiri, seperti setengahnya pertelingkahan antara Fakhruddin Ar-Razi. Jadi berselisih antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan sebahagian daripada murid beliau itu Al-Baqillani, kan. Contoh-contohnya lah, Asy'ari tak kata asma' Tuhan tu tauqif, tak ada ijtihad. Mari Baqillani kata boleh ijtihad. Jadi perkataan-perkataan begitu sebenarnya kalau dipahami dengan secara betul, didudukkan pada tempat yang bersebenar, tak ada masalah pun. Sebab kita boleh kata bahawa itu perkembangan ilmu dalam bidang ilmu tauhid, ilmu akidah. Itu perkembangan dia. Dan kita memang confirm tidak boleh sekali-kali kita keluarkan, kita tahzirkan, kita keluarkan ulama-ulama yang agak syaz pendapatnya di kalangan Asy'ariyah ni daripada landasan ataupun daripada termasuk dalam golongan Asy'ariyah. Tak boleh. Jangan kita pandai-pandai bertindak begitu. Walaupun ada setengah daripada kaul-kaul, daripada pendapat-pendapat daripada Imam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Walaupun begitu, jadi ada setengah yang mengatakan pendapat itu terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah sampai terharu termasuk ke dalam falsafah dan sebagainya. Kita tidak harus sekali-kali mengeluarkan Imam Fakhruddin Ar-Razi daripada termasuk di bawah senarai Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Tak boleh sekali-kali. Tak pernah dibuat oleh orang-orang dulu. Maka janganlah kita walaupun pandai zaman sekarang ni cuba buat kerja macam itu. Tak boleh. Boleh faham maksud saya? Boleh. Baik, insyaAllah Ustaz Syafi'i Ghani, insyaAllah apa khabar abang Ustaz? MasyaAllah. Semoga Allah sentiasa kurniakan rahmat dan sihat. Amin. Alhamdulillah. Haris Rayyan Muhammad Ridwan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillah, doakan anak. Amin. Boleh anak tanya bagaimana kita ingin sentiasa dalam bersedia untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Kerana para ulama ada mengatakan fitnah ilmu, fitnah kekuasaan akan berlaku di akhir zaman. Dalam kitab Syekh Al-Fatani diingatkan menghadapi fitnah Dajjal itu dengan ilmu tauhid. Bukan sekadar ilmu, kena amal lah. Ilmu sampai dijiwai. Kuatkan iman, ihsan kita. Iman, ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Ilmu dan amal. Bukan ada cara lain. Besar manalah fitnah di dunia ini tidak dapat nak dibandingkan fitnah di alam kubur. Fitnah ketika sakarat maut, mana boleh banding? Besar ke? Fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal besar. Nak banding dengan fitnah kubur, nak banding dengan fitnah sakarat maut. Sakarat maut besar lagi. Fitnah kubur besar lagi. Jadi dalam kita tahiyat kata untuk menghadapi fitnah-fitnah kubur ni, kuatkan iman kita dengan berilmu, lebih-lebihnya ilmu akidah. Kuatkan amal kita dengan ilmu, iaitu ilmu syariah. Kuatkan ihsan kita dengan amal. Tentulah amal itu berdasarkan pada akidah dan syariah yang betul. Sebab tu pantun syair zaman dulu kata hanya ilmu dan amal saja dapat menyelamatkan. Itu syair-syair orang zaman dulu kan. Ilmu dan amal dapat menyelamatkan daripada buta mata hati. Buta di dunia, sementara buta di akhirat neraka. InsyaAllah. InsyaAllah Haris ya. Haris Ar-Rayyan. Abu Aiman, Masya Allah Abu. Mohon tambahan soalan tadi Syekh.
Adakah kita boleh jatuh kafir kerana seolah-olah kita berkata yang batil itu sama dengan hak? Sebab kita kata Wahabi pun betul, Ahlussunnah wal Jamaah pun betul. Adakah seolah-olah kita samakan yang batil dengan yang hak? Tak juga. Rupa sama tu ada, rupa menyamakan yang batil dengan hak tu ada lah. Tapi nak kata confirmation qat'i tak boleh, kerana sebahagian daripada Wahabi tu ada yang betul. Sebahagian daripada pandangan pendapat Wahabi mazhab dia tu bukan semua salah, ada yang betul pun. Ada. Ada yang betul. Walaupun yang tak betul tu ada. Okey. Jadi orang kata kalau kaedah ni batil dengan hak ni salah tu tetaplah salah. Kalau samakan Wahabi tu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kira salah lah. Memanglah salah. Tapi dengan sampai tahap boleh jadi kafir, tak boleh dah. Tak sampai tahap. Dia kaedah dia di situ menafikan menafikan lazim, tidak menafikan malzum. Menafikan sifat, tak menafikan zat. Jangan nafi zat. Okey. Yang jadi masalah kalau nafi zat tu dia totally lah. Kalau nafi sifat tak ada masalah. Jadi walaupun tak boleh juga mengatakan Wahabi itu betul, tak boleh. Wahabi itu salah. Itu itlaq. Satu itlaq ni maksudnya satu istilah penggunaan yang telah digunakan oleh ulama-ulama Melayu sudah berzaman lah. Bukan saya dulu. Tuan-tuan guru ulama Melayu kita dulu berjasa besar. Dia beri satu panduan yang simple, yang mudah untuk kenal yang mana kita kena ikut, mana tidak. Kemudian dia bagi contoh misal sifat-sifat kepada golongan-golongan yang tak boleh ikut. Dia kata Wahabi itu salah, jangan ikut. Ikut Ahlussunnah. Nak kenal Wahabi macam mana? Dia tak suka, dia anti kunut. Dia tak suka tahlil arwah, tak anti tahlil arwah. Dia anti talqin. Dia anti sifat 20. Dia anti tasawuf. Itu Wahabi ya. Walaupun kadang-kadang orang yang anti itu dia tak Wahabi pun, entah ke dia Syiah ke apa, kadang entah dia property ke, ada juga. Tapi ke Wahabi balun lebih semua. Jadi supaya lebih selamat. Itu orang tua-tua kita dulu. Jadi kalau orang-orang yang terkena tu kan, bila memang dia pun macam itu sifat dia, dia kata nak kira apa ni cara kunut benda sunat pun kira sunat. Tapi sifat tu ada pada dia. Sifat tak suka tu. Sebab kita kalau betul-betul ada sunnah jemaah, walaupun kita tidak beramal dengan kunut, bukan masalah kita. Dan benda khilaf kita, hati kita terbuka ya. Yang ni hanti tu, hanti, perangai hanti tu hanya ada pada Wahabiyah sahaja. Kalau orang mazhab yang tidak Syafi'i seperti Hanafi, mereka pun tak kunut, tapi mereka tak ada anti pula. Syafi'i Ghani Ustaz, berkenaan dengan solat hari raya, adakah boleh didirikan solat hari raya secara berulang-ulang kali di masjid surah yang sama tetapi jemaah dan imam yang berbeza? Boleh Ustaz, tak masalah. Boleh, sebab dia sunat hari raya ni dia bukan sunat kifai, dia sunat aini. Dia bukan sunat kifayah, dia sunat aini. Sebab tu kalau satu orang tak pergi sembahyang hari raya di masjid, di surau, dia sembahyang hari raya sunat Aidilfitri dalam bilik dia saja, sembahyang tak ada khutbah, sembahyang buat macam sembahyang tahiyat masjid, sah sembahyang dah sah, memadai, dapat pahala dapat, tapi tak suka macam pergi masjid lah, tak sama dengan pergi masjid. Sebab sembahyang hari raya ni sunat aini. Jadi kalau jemaah lain dah sembahyang, mari grup yang lain sembahyang juga tempat yang sama, tak masalah, boleh. Okey, rumput main. Apa khabar rumput? Tuan rumput apa khabar? Masya-Allah, mudah-mudahan jadi rumput di syurga. Amin. Bahagia dunia akhirat, amin.
Lan Lokto Yusuf, Masya Allah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, mohon penjelasan jika kita mahukan pahala sedekah untuk malam Lailatul Qadar. Adakah perlu kita sedekah pada malam tersebut atau pada siang hari pun sama dapat ganjaran malam Lailatul Qadar juga? Ini soalan tasbih, soalan mutasyabihat. Sebab Lailatul Qadar tu pun mutasyabihat lah kalau nak kira kan. Bila Lailatul Qadarnya? Cuma dapat dipastikan setiap Ramadan itu ada Lailatul Qadarnya. Tapi bila? Tak tahu. Hikmahnya Tuhan tidak menjelaskan bila masa Lailatul Qadarnya daripada malam petang. Ya pasti dia Lailatul Qadar tu pastinya malam, tidak siang, malam. Jadi adakah malam pertama atau malam kedua atau malam ketiga atau malam yang keempat? Atau malam seterusnya. Tak tahu siapa. Tak tahu bila. Dia harap-harapkan malam terakhir 10 yang terakhir Ramadan. Itu sabit dalam hadis sahih semula. Baik, masalah sekarang ni, satu orang dia mahu dapatkan pahala sedekah untuk malam Lailatul Qadar. Dia nak pasti nak dapatkan sedekah tu. Jadi dia nak bersedekah tu bila? Itu soalan. Okey, saya faham gitulah. Sepatutnya bila sepatutnya dia bersedekah? Adakah perlu kita sedekah pada malam tersebut? Malam tersebut atau bila? Okey, tapi kena malam lah. Okey. Atau pada siang. Sedekah siang tak ada di malam. Hari pun sama dapat ganjarannya malam tu pada juga. Dia kena malam ni, tak ada siang. Masalah ni mungkin serupa dengan masalah satu masalah munakahat. Masalah munakahat. Okey. Yang bab talak, satu orang dia berkata dia ceraikan isteri dia pada malam Lailatul Qadar. Okey. Bila jatuh talak tu? Jatuh talak itu setelah masuk subuh hari yang terakhir. Masuk subuh hari yang terakhir akhir Ramadan. So waktu itu baru confirm Lailatul Qadar tu bila. Lailatul Qadar tu telah berlaku. Telah lepas sebab dah habis dah puasa. Hari puasa yang terakhir, katakanlah puasa bulan tu tahun tu 29 hari. Ataupun puasa tahun tu 30 hari. Okey. Malam yang ke-30 puasa tu masuk je subuh jatuh satu talak. Tu. Sebab dah sudah confirm Lailatul Qadar telah berlalu. Jadi kalau buat taklid gitulah. Jadi mungkin soalan lan lokto ni saudara Lan ya. Okey. Kalau nak dapat disamakan confirmnya dapat pahala tu, dapat pahala serah ke Tuhan. Dia pahala ni semua zanniyah, tak perlu tahqiq, tak perlu. Maknanya kalau faham dari sudut dia berhubung ibadat kan. Hubung ibadah bukan hubung munakat, bukan hubung jenayat pun perlu pada tahqiq betul-betul. Okey. Jadi atas husnuzan mungkinlah kalau pergi malam pertama pun baru harap-harap dapat. Tapi kalau nak confirm betul-betul lah, kalau nak kira betul-betul sebagai putus itu macam saya cerita tadi ya. Kena bersedekah bagi tahqiq adanya Lailatul Qadar tu. Barangkali nak masuk je semua orang buat bersedekah. Sebelum subuh tu. Kadang-kadang subuh sedekah, baru confirm. Okey. 1 minit lagi nak ni 1 minit sedekah waktu tu. Tu confirm lah dapat pahala Lailatul Qadar. Tak gitu. Kalau salah tolong beritahulah, tolong ini cadangan saya lah. Sebab bila kalau nak carikan dengan tepat bila tarikh Lailatul Qadar bila. Okey. Faham jawapan saya? Kalau tak faham kita bincang ya. Ashraf Khalid, bolehkah kita menyokong mimpi yang kita ketahui dengan jelas berpahaman Wahabi? Dia dengan mimpi ni macam ni, raja-raja ni, sultan-sultan pemerintah ni kan.
dah ada dah kaedah bersama dulu lagi. Kalau dia adil, kita bersyukurlah. Kita juga sebenarnya ada kaitan juga menentukan corak kepimpinan negara pun sebenarnya rakyat juga. Kalau kita rakyat kita semua suka ibadat, suka kepada Rasulullah, kita semua betul, InsyaAllah lambat laun pemerintah tu akan bertukar juga. Jadi betul juga. Apa tu? Jadi kalau sekiranya dalam keadaan-keadaan yang darurat begitu, kita naklah wajiblah bersabar. Zaman dulu pun berapa lama dan tambah di Islam kan. Jadi muslimin telah diperintah oleh Mu'tazilah berapa lama? Lama tuan, berpuluh-puluh tahun. Mu'tazilah yang memerintah, tapi rakyat bersabar, tak ada berontak sebab faham agama tu tak ada. Jadi pelan-pelan lama-lama bertukar pemerintah tu. Baik. Jadi kalau nak kira boleh tak boleh ni bukan masalah menyokong. Dia merintah yang kata merintah ni sebenarnya asas dia masalah. Asas dia maslahat untuk muslimin. Sehingga kalau sekiranya muslimin itu tidak mempunyai raja pemerintah, hukumnya berdosa semua muslimin itu kerana tidak melantik satu orang tokoh sebagai raja pemerintah. Sebab keperluan untuk menguruskan ahwal orang Islam itu pemerintah. Itu tujuan pemerintah. Jadi nak kata berdosa tak berdosa ni tengok masalah. Masalah kat mana? Mana yang lebih menguntungkan, yang lebih terbaik. Kita jawab apa kan? Tengoklah kat mana. Qatrun nada. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah makan atau minum? Jadi kalau Wahabi ni kita kena cari jalan pelan-pelan lah. Orang kampung kata kokoh lah. Cari jalan lah pelan-pelan berkenaan dengan faham. Pasal dia sudah menyelenap masuk dan hampir menjadi akar umbi ke dalam masyarakat kita. Pasal kita sudah tidur berapa lama kan. Dah lama sangat tidur. Jadi macam mana pelan-pelan lah. Okey. Qatrun nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Qatrun. Bolehkah makan dan minum sekadar yang sempat di waktu imsak jika terbangun sahur lambat? Boleh. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai terlajak dah masuk waktu subuh. Janganlah. Sekadar makan terlambat. Waktu imsak tu sunat. Hukumnya untuk berhenti makan. Tapi kalau dah terlambat tu janganlah makan sama nasi sepinggan, makan minum air, buah kurma. Yang penting kurma tu sunat waktu bersahur. Ada sunnah di situ, ada hikmah besar untuk membantu ibadat pada hari siang. InsyaAllah. Rumput main apa khabar rumput? Tuan rumput apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan rumput. Dikhabarkan Tengku Faisal anak Abazin. Kapung terlibat kemalangan dan sedang dirawat di ICU hospital Selayang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala segera akan sembuh, insya-Allah. Amin. Kita berdoa berkat bulan puasa ni kan. Mohon didoakan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Jika ada yang boleh diupdate keadaan sekarang, tolong updatekan kat sini, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan loktor jelas ya, faham dan jelas, masya-Allah. Hanis Adnan, apa khabar Tuan Imam? Hanis Zakaria Ismail, Muhammad Farid. Sekarang pukul berapa ya? Jadi sementara nak menghabiskan bulan Ramadan ni, kita berusahalah untuk InsyaAllah berusahalah kita dibaki-baki hari ni kan. Baki hari, hujung-hujung hari ni. Lebih-lebihkanlah sikit taubat kita, selawat kita kepada Nabi, memohon doa. Ini bulan berdoa. Ini masanya berdoa mustajab. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuhan firman tentang kelebihan bulan Ramadan. Bulan untuk berdoa. Mohonlah sebanyak-banyaknya. Mohon sebanyak-banyaknya. Jangan kita berhenti mohon. Siang dan malam, pagi dan petang.
Sebelum tidur, bangun tidur berdoa. Banyakkan, lebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga sebahagian daripada ulama mengatakan bulan Ramadan ini adalah kepala penghulu bagi bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh, orang kata menjadilah kita kan. Tabiat kita tu jadi elok lah. InsyaAllah bulan-bulan lain tu dia akan mengikut. Ikut je, dia ikut lah. Kalau bulan Ramadan pun tak semenggahnya. Habis lah bulan lain tu. Cari jalan, puasa jangan colas-colas. Jangan buat helah kata sakit perut sikit dah gastrik. Doktor pun tak cakap apa. Nak kata boleh buka puasa ni kalau darurat melampau sangat. Masya Allah, Abu Faqih, apa khabar Abu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kata tarawih 4 rakaat sekaligus? Tak boleh. Tak sah. Dalam kitab Jawi, kitab Melayu kita, dalam kitab Arab, dalam dalam kitab apa kecil je, kitab kecil tu kan, kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri mengatakan tak sah. Bukan sekadar fuqaha mutaakhirin, fuqaha kita yang mutaqaddimin seperti fatwa daripada Qadhi Husain, Imam Qadhi Husain, kurun keempat Hijrah. Dia memutuskan tidak sah. Ilahnya kerana ghair masyru'. Saya cari maksud ghair masyru' tu dah lama, bertahun-tahun sehingga dijumpukan, dibukukan Tuhan. Berjumpa dengan kitab Tok Kelabu. Kita Jawi je. Kita Arab ni ialah kitab Jawi yang kadang banyak membantu. Kitab Tok Kelabu Fatani, dia Tok Kelaba ni murid kepada Syekh Ahmad Fatani. Jadi Tok Kelaba dengar kitab fiqh. Okey. Dan kitab itu disebut maksud ghair masyru' tu kerana sama sembahyang tarawih ni serupa macam sembahyang fardu yang 5 waktu. Disupukan pada jumlah rakaatnya, maksudnya tidak ada ijtihad pada rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi zuhur 4 rakaat mana boleh kurang, mana boleh lebih. Asar 4 rakaat tak boleh kurang, tak boleh lebih. Jadi begitu juga sembahyang tarawih ni, dia 2 rakaat. Itu yang dimangkulkan, nukilkan pada Nabi SAW. Dan pada setiap zaman tak ada perubahan. Jangan. Okey, tak sah ya. Tarawih 8, 10, 20. Tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Dalam kitab Tok Kelabu dinukilkan di situ, kata kalau nak buat seperti orang ahli Madinah, tarawih ahli Madinah itu 36 rakaat. 36 rakaat tak boleh. Kita tak boleh tiru orang ahli Madinah zaman dulu nak tarawih 36 rakaat sebab ilahnya tak dijumpai. Okey. Takkan 20 je. Tinggal lagi kalau nak mengulang-ulang tarawih atas dasar macam mana yang berlaku di Yaman, itu masalah lain, kerana fuqaha Syafi'iyah kita bersetuju tarawih ni dia adalah jenis sembahyang mutlak. Jenis sembahyang mutlak. Faham dari situ bolehlah berapa puluh rakaat. 100 rakaat pun boleh buat. Dianggapkan begitu. Tapi kena 20 begitulah cara tertib dia. Nak sembahyang 8, 10 ke, tentu pulanglah. Ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu itu, hai Aisyah, sekadar letihmu, lelahmu. Dinda Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dinda. Adakah batal puasa bagi orang yang sengaja lewatkan solat? Kadang-kadang tu sampai tinggalkan solat dengan sengaja. Puasa tak batal, tapi berdosa lah. Dan mengurangkan fadilat puasa, mengurangkan kelebihan puasa. Begitu je semua perkara-perkara haram, perkara-perkara larang yang dilakukan semasa puasa itu tidak membatalkan puasa, cuma mengurangkan kelebihan puasa. Okey. Jadi dari setengah tabiat orang Melayu kita ke, puasa rajin, sembahyang malah. Ya, walau macam mana pun dia buat satu kebaikan. Yang peliknya sembahyang rajin memang tak nak puasa. Tu pelik lah.
Okey, watan Nabi. Baik, lagi Abu Pakih. Abu Pakih ni dah lah Pakih, memang dia suka bertanya. Okey, kalau semayang dalam keadaan saf yang jarak 1 meter, apakah hasil pada jemaah? Mohon penjelasan. Kalau semayang dalam keadaan saf yang jarak 1 meter, okey, adakah hasil? Pada zahirnya tak hasil ya, melainkan dengan sebab-sebab. Kalau ada sebab, mudah-mudahan hasil. Kalau tak ada sebab, memang tak hasil ya. Okey. Syafi'i Ghani ya Ustaz, barakallahu fikum ya Sadi wa iyyakum. Muhammad Siddiq Zahari, Syekh, bagaimana masa pelaksanaan solat Zuhur di rumah sedang di masjid kini telah dibenarkan solat Jumaat? Adakah bagi lelaki mesti laksana solat Zuhur selepas selesai Jumaat? Okey. Dia masalahnya, walaupun dibenarkan di masjid, jadi kebenaran itu terhad. Ada setengah masjid 12 je, ada 40, ada yang lebih. Itu terpulanglah mengikut negeri masing-masing. Jadi had di situ juga menjadi manik menghalang untuk pergi ke masjid untuk sembahyang Zuhur juga. Jadi kalau sekiranya satu orang yang terhalang untuk melaksanakan sembahyang Jumaat, dia boleh melaksanakan Zuhur di rumah dia walaupun sebelum selesai sembahyang Jumaat, tak ada masalah. So serupa bandingannya bagi perempuan wanita-wanita yang mazur dengan sebab period dan sebagainya. Oh, masya-Allah, apa pula tu cerita lain. Supaya seperti perempuan, masya-Allah, period lah. Silap. Kelajak. Jadi supaya masalah orang perempuan yang tak wajib sembahyang Jumaat. Jadi mereka boleh melaksanakan Zuhur apabila masuk saja waktu Zuhur, walaupun Jumaat tidak dilaksanakan lagi di masjid. Jadi samalah sebab terhalang. Itu jadi satu sebab juga. Masya-Allah, barakallah ya Ustaz Syafi'i. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa akan datang di Labuan ya. Muhammad Siddiq Zahari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Siddiqin, bagaimana pelaksanaan salat Zuhur di rumah? Sedang di masjid telah dibenarkan solat Jumaat. Tadi saya dah jawab tadi ya. Adakah bagi lelaki mesti laksana solat Zuhur selepas selesai Jumaat? Dilaksanakan di masjid. Saya sudah jawab tadi sebab kita terhalang untuk pergi ke masjid. Jadi kita buat di Zuhur. Supaya kedudukannya seperti mereka-mereka yang tak diwajibkan sembahyang Jumaat. Boleh melaksanakan Jumaat tu di awal waktu. Jadi kita ni walaupun laki-laki cukup syarat, tapi kita juga terhalang untuk melaksanakan. Jadi bila terhalang tu maksudnya tak diwajibkan juga berjumaat lah sebenarnya. Bila tak diwajibkan Jumaat, jadi kita bolehlah sembahyang Jumaat awal, sembahyang Zuhur awalnya. Abu Pakih, terima kasih. Sama-sama Abu Pakih. Nur Idi, Assalamualaikum Syekh, adakah boleh mula qada puasa pada hari kedua? Boleh. Jangan hari pertama sudahlah, hari semua termakanlah. Hari kedua boleh. 5 hari yang diharamkan berpuasa, 5 hari kan. 5 hari diharamkan berpuasa. Hari Aidilfitri, hari Aidil Adha, lagi hari Tasyrik yang 3 hari tu. Tasyrik hari musim haji. 5 hari. Yang lain boleh puasa. Boleh je puasa. Hari Syak, satu lagi hari Syak. Itu pun hari Syak tu tengok juga. Baik, Nur Edin. Saifullah Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Apa khabar Ustaz Saifullah Seremban? Apa khabar? Ulul Albab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ulu. Apa hukum tindik telinga untuk anak kecil? Tindik telinga ni kesimpulannya haruslah. Harus itu. Boleh semak dalam kitab Fathul Mu'in. Hukumnya harus, walaupun ada khilaf juga sebagian ulama, sebagian besar. Asasnya lah kalau kita nak bicara di segi lebih lanjut lagi, majoriti ulama tak setuju sebab dianggapkan sebagai, kita kira fuqaha Syafi'i je, fuqaha mazhab kita, sebab dianggap sebagai satu jenayah juga kerana melukakan tu dengan tanpa ada sebab, meluka dengan tak ada izin syarak, tak ada nas dia.
Katanya lah. Tapi jam'un fuqaha, sebagian kecil daripada fuqaha takhirin kita kata apa masalah itu perhiasan memang untuk kanak-kanak, tak ada jenayah di situ, dibolehkan. Jadi walaupun macam itu, walau dia asal pendapat kecil, pendapat yang kawasan ni katanya, tapi telah diiktimadkan balik, dijadikan petua lah, mana boleh atas kadar meluka lain, tapi jangan besar sangat lah, jangan sekiranya mudaratkan kanak-kanak, itu kesalahan dia. Baik, Syafi'i Ghani, Masya Allah, apa khabar, Alhamdulillah. Muhammad Siddiq Zari, terima kasih. Saifullah berlaku tarjih dalam akidah. Tarjih dalam akidah berlaku tak? Tarjih ni mana khilaf-khilaf tu ditarjihkan. Ada juga. Tapi kalau sekiranya akidah tu usul, tarjihnya tu ni antara salah dengan tak salah lah. Salah dengan tak salah. Sebab tu dalam kita tahu, kita berjumpa yang sahihnya. Ada kata gitu kan. Yang sahihnya begitu. Ada orang yang kata begitu. Berlaku tarjih. Tapi biasanya kalau khilaf-khilaf yang tidak usul, khilaf-khilaf yang furu', khilaf-khilaf yang dalam bentuk khilaf akidah yang tidak usul, akidah bukan akidah usul, bahkan akidah furu', itu berlakulah tarjih begitu. Ada pun khilaf-khilaf yang usul sebenarnya macam tak berlaku, saya kata itulah, tak ada. Sebab usul akidah itu, akidah yang usul itu sebenarnya adalah mujma' alaih. Pakai ijma' nak tarjih apa lagi? Ijma' dah. Jadi siapa yang melanggar ijma', masalah man syazza finnar. Sesuai walaupun hadis tu dhaif, tapi maksud dia betul. Syaz pada dalam masalah akidah, syaz finnar. Semua aku. Baik ya. Saya rasa dah cukup dah masa ni. Saya nak kena berhenti. Tapi tak apa. Apa soalan yang ada ni kita layanlah, kita bacalah insya-Allah. Orang yang bernazar untuk mengerjakan umrah pada masa tertentu tetapi terhalang umpama PKP ni, apakah baginya kifarah? Dia bernazar terhalang bernazar. Payah nak jawab tu Ustaz. Pada masa PKP ni dia tak boleh melaksanakan. Dia kalau dah pergi boleh bayar dam ihsar. Tapi bab nazar ni dia memang tegas sebenarnya. Nazar ni tegas. Dia terhalang tu, bila terhalang dia kena bayar kafarah tidak? Saya nak confirm pun tak pernah ingat, saya tak percaya. Jadi saya tengok balik lagi. Saya semak semula. Rasa-rasa hati je kena bayar kafarah tu. Ingat lupa saya lah, rasanya kena bayar. Sebab kafarah nazar ni dia tegas. Bila sudah ditakyinkan waktu dia tidak dilaksanakan, walaupun dengan sebab masyaqqah, dengan sebab-sebab itu yang terhalang, tetap kena fidyah dan kena kafarah. Kalau fidyah lah. Jadi buat fidyah, buat kafarah tetap. Dan pun bukan berat mana pun kan. Kafarah nazar tak berat mana pun. Nanti tengok besok insyaAllah saya confirm, saya boleh bagi inilah rujukan kitab dia. Muhammad Firdaus, Muhammad Terinazi. Assalamualaikum Syekh Rauf. Okey, waalaikumsalam ya Muhammad Firdaus. Ana rindu Syekh lama tak jumpa. Ente di mana? Masya-Allah. InsyaAllah kita berjumpa. Halmi Ismail, apa khabar cikgu? Saya nak kena berhenti dah. Dah pukul 3 petang. Kalau ada apa-apa lagi yang sebelum saya menutup siaran kita ini. Jadi mana-mana soalan-soalan yang tertangguh pada masa-masa yang telah lepas, nanti saya akan buat saya makan balik. Mana yang perlu diperbetulkan. Kalau kekurangan ditambahkan, ataupun kalau ada apa juga cadangan pembetulan mungkin yang
jawapan-jawapan saya itu memang betul-betul salah pada para asatizah. Tolong beritahulah, kita sama-sama berkongsi. Dan pada hari ini pun sama, kalau ada soalan yang tertangguh ni, insyaAllah besok kita cuba untuk selesaikannya. InsyaAllah aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimina innahu wal ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah waj'alna wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam kiram wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.